Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah bersama ahli kumpulan saya Iman Aisyah, Muhammad Arif, Nur Farah Fikriyah dan Muhammad Fauzan dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang kesukarelaaan perlu ditunjuk atau disuruh. Kesukarelaan didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan dengan rela dan ikhlas tanpa mengharapkan balasan. Dalam surah Al-Ma'un ada dinyatakan bahawa umat Islam bukan sekadar solat semata-mata tetapi juga perlu melakukan kebajikan. Rasulullah pernah bersabda yang bermaksud sedekah itu boleh dilakukan dengan pelbagai cara dan bukan hanya melalui wang tunai tetapi juga sumbangan tenaga dan keperluan harian. Baik, saya akan mula dengan objektif kajian pertama iaitu kajian telah dilakukan untuk mengenal pasti bahawa aktiviti kesukarelaan ini mampu dijadikan sebagai teladan sekiranya kita pamerkannya atau menunjukkannya. Okey, kenapa kita kena tunjuk? Kerana ia mampu memberi inspirasi kepada penonton. Sebab media juga merupakan media yang sering digunakan kerana mampu mengukuhkan kefahaman dan juga mempengaruhi pengguna media. Kalau kita cakap pasal pengaruh, dia ada baik, ada buruk juga. Kalau tengok dari segi baik, contohnya aktiviti kesukaraan yang dilakukan oleh Ustaz Abid Liu dan juga Persatuan di Malaysia ini. Contohnya Persatuan Mercy. Contoh aktiviti kesukaraan dilakukan oleh Persatuan Mercy adalah banyak. Contohnya memberikan bantuan kepada masa bencana alam seperti banjir dan sebagainya. Kalau tengok gambar sebelah kanan ialah gambar salah satu aktiviti mereka dan sebelah kiri adalah keratan daripada paparan dalam bersama mereka yang bercerita secara detail apakah aktiviti mereka dan apakah tujuan dan visi dan misi mereka sebagai persatuan sukarelawan. Okey, kita tengok contoh aktiviti kesukaraan dilakukan oleh Ustaz Abid Liu. Ustaz Abid Liu boleh dilihat berkunjung ke seluruh pelosok negara untuk membantu masyarakat yang memerlukan bantuan beliau. Contohnya beliau baru saja memberikan satu tablet kepada pelajar memerlukan dan beliau sentiasa upload atau memuat naik aktiviti beliau di media sosial. Kita boleh tengok jugalah, penting juga sebenarnya kita kena tunjuk agar kita lebih tahu ataupun penonton boleh peka dengan keadaan di sekeliling mereka. Sama seperti apa yang Ustaz Abid Liu melakukannya kerana semua orang sekarang tahu mengenai keadaan sebenar berlaku di Malaysia mengenai orang yang kurang bersih baik. Dalam objektif kajian kedua, kajian ini dilakukan untuk membuktikan bahawa aktiviti kesukarelaan perlu ditunjuk kerana ia merupakan medium untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu padu. Hal ini dapat dibuktikan sejak zaman kepimpinan Rasulullah iaitu ketika golongan Ansar membantu golongan Muhajirin. Perkara ini secara tidak langsung mewujudkan sifat bersatu padu antara kedua-dua golongan tersebut. Selain itu, sifat bersatu padu dapat diterapkan melalui aktiviti kesukarelaan dengan memupuk sifat empati, prihatin dan kasih sayang dan juga sikap saling membantu tanpa mengira kaum, bangsa dan agama. Akhir sekali, kesukarelaan mampu melahirkan sifat kerjasama antara rakyat dan kerajaan melalui badan kebajikan yang diwujudkan oleh kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat. Objektif kajian seterusnya ialah aktiviti kesukarelaan yang ditunjukkan dapat memberi kesan positif terhadap individu lain. Peranan seseorang individu itu penting jika ditunjukkan kepada individu yang lain kerana ia akan memberi impak dan mengubah kehidupan individu itu. Aktiviti tersebut dapat mempengaruhi orang supaya menjadi lebih bermotivasi dari segi fizikal dan mental mereka. Yang pertama, dapat muhasabahkan diri. Yang kedua, menjalani gaya hidup sihat. Yang ketiga, menjadi individu yang prihatin. Dan yang terakhir, dapat memupuk kemahiran terhadap diri. Perkara yang dapat memberi kesan yang positif terhadap seseorang individu itu jika melakukan aktiviti kesukarelaan ialah dapat memuhasabahkan diri mereka. Sebagai contoh, seseorang yang menjadi sukarelawan untuk memberi makanan kepada golongan gelandangan pasti dapat memuhasabahkan diri bahawa ada orang lain lebih susah di luar sana. Seterusnya, menjalani gaya hidup sihat. Aktiviti kesukarelaan dapat mendorong kita menjadi lebih aktif dan mempunyai gaya hidup sihat. Ia kerana aktiviti kesukarelaan memerlukan badan seseorang itu bergerak dari setempat. Seterusnya, menjadi individu yang prihatin. Individu yang melakukan kesukarelaan terutama di ibu kota akan lebih prihatin tentang ibu kota yang dibanggakan negara yang dipenuhi konkret mempunyai orang yang bernasib malang dan memerlukan bantuan. Individu yang digelar Dr. Teddy Bear memberi contoh rapat tentang isu ini. Menjadi sukarelawan menolong gelandangan yang tidak sihat. Dengan melakukan aktiviti kesukarelaan itu, beliau menjadi individu yang prihatin akan ramai yang memerlukan pertolongan, perubatan tetapi tidak mampu di ibu kota. Dan terakhir dari saya, dapat memupuk kemahiran dalam diri.
Dengan melakukan aktiviti kesukarelaan dapat menjadikan seseorang itu mempunyai kemahiran diri terhadap diri mereka. Orang yang menyertai aktiviti kesukarelaan mampu merancang strategi kerana setiap aktiviti memerlukan perancangan yang teratur supaya aktiviti tersebut berjalan dengan lancar. Tanpa perancangan, kita tidak tahu motif dan apa yang hendak dicapai. Untuk objektif yang keempat pula, ia dapat membangunkan infrastruktur dan taraf hidup di dalam sesebuah masyarakat. Yang pertama, kita dapat menambahkan kesedaran tentang orang yang lebih memerlukan kerana setengah orang tidak tahu di manakah tempat orang-orang yang memerlukan infrastruktur-infrastruktur yang boleh memudahkan kehidupan seharian mereka. Yang kedua, ini dapat menarik masyarakat untuk menghulurkan bantuan. Ini kerana setengah tidak mempunyai semua ilmu untuk memulakan aktiviti-aktiviti kesukarelaan ini. Dalam masa yang sama, mereka tidak yakin. Jadi ini dapat menambahkan semangat mereka untuk membantu dalam aktiviti kesukarelaan. Dan seterusnya, dapat memberikan keselesaan dan kemudahan kepada masyarakat lain. Kerana aktiviti-aktiviti ini dapat membantu membina infrastruktur dan ini akan memberikan keselesaan kepada masyarakat yang memerlukan. Kerana lebih ramai orang tahu tentang aktiviti kesukarelaan ini, lebih banyak lagi infrastruktur yang dapat dibina untuk masyarakat luar bandar. Dan seterusnya, menjadikan masyarakat luar bandar tidak ketinggalan dari kemajuan yang ada. Ini dapat membantu masyarakat luar bandar agar tidak mundur dan dapat meneruskan kehidupan seharian serentak dengan masyarakat yang berada di bandar dan berada di tempat-tempat yang maju. Jadi, di dalam slide ini kita dapat lihat kata akhbar aktiviti kesukarelaan untuk membina infrastruktur oleh pelajar UPM membantu membina rumah anak yatim dan NGO kesukarelaan membantu membina jambatan agar masyarakat di tempat itu dapat bergerak dengan lebih selesa. Seterusnya adalah kajian ini menunjukkan bahawa aktiviti kesukarelaan perlu disuruh untuk mengelakkan sifat riak. Kita dapat lihat riak ini maksudnya adalah sifat bangga diri dalam melakukan ibadat dengan mengharapkan pujian daripada orang lain. Dan seterusnya disinonimkan dengan perkataan takbur, iaitu sombong dan merasakan diri sendiri lebih mulia berbanding orang lain. Kita dapat lihat takbur ini sering dilihat kalau di dalam kelompok-kelompok society yang mana tanggapan mereka lebih bijaksana daripada orang-orang yang sepatutnya. Tapi sebenarnya mereka itu tidak, kerana mereka hanya berbangga kepada education mereka semata-mata sahaja. Dan seterusnya kita dapat disinonimkan juga dengan ujub, iaitu berasa kagum terhadap diri sendiri. Apabila mereka berjaya dalam education mereka, mereka terlalu berbangga dan membongkakkan dalam society mereka untuk lebih mendapatkan attention daripada orang-orang lain. Seperti yang diperkatakan daripada Syekh Al-Maraghi mentafsirkan ayat 271 daripada surah Al-Baqarah, iaitu sedekah secara terbuka boleh dicontohi oleh orang lain. Sebaliknya, jika sedekah tersebut disembunyikan, ia dapat menghindari diri daripada sifat riak. Kerana konsep kesukarelaan ini seringkali disamakan dengan konsep sedekah, iaitu kebajikan yang dilakukan tanpa mengharapkan balasan daripada orang lain. Ianya adalah semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah. Jika tiga sifat ini, iaitu ujub, takbur dan riak, ditinggikan sangat, ia akan menjadi satu syirik kecil menurut Muhadi. Oleh itu, bagi mengelakkan sifat buruk ini, aktiviti kesukarelawan perlu disuruh oleh orang-orang. Walau bagaimana, hal ini bergantung kepada niat dengan hati seseorang. Bagi melangkah pencegahan ini, kita perlu niat dengan yang baiklah. Baik, kita telah sampai ke penghujung presentation. Jadi saya cakap dengan ringkas, aktiviti kesukarelaan ini ada baik, ada buruk juga. Ada juga sebab kerana kita bersembunyi dan tunjuk. Tapi semuanya bergantung pada niat kita. Sama adakah kita membuat tersebut untuk menunjuk ataupun ikhlas untuk membantu orang.
kita farming bagus juga, tunjuk pun bagus juga sebab kan kita bagi orang lebih berminat untuk menyertai aktiviti kita. Jadi seperti saya cakap tadi, bergantung pada ketulusan hati kita. Terima kasih.